Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton yang masih sudi support video aku sepanjang aku duk buat ulasan pasal bola sepak terutamanya pasukan Kedah. Okey, untuk game terakhir di kumpulan D, penentuan di antara siapa yang akan menjuarai kumpulan D melibatkan antara pasukan Kedah dengan pasukan Melaka. Seperti kita tahu, Kedah gagal membalas dendam dan tewas 2-0 di Stadium Hang Jebat. Okey, game dengan Melaka semalam aku berharap hujan. Sebab apa? Sebab kalau kerina memang kesedaran Kedah akan kalah. Sebab punca dia, kalau kita tengok pada statistik dan sebelum ni pun rekod-rekod perlawanan menentang pasukan yang bermain seperti Melaka, gemar memegang possession ball dan bermain short pass yang macam tu, yang kadar high pressing yang agak tinggi, Kedah akan struggle. Contohlah JDT telah lah, sebab memang intensity game mereka amat tinggi. Begitu juga menentang dengan Terengganu yang bermain cara dan permainan yang lebih kurang dengan Melaka. Kedah memang susah nak makan, cuma faktor body kadang-kadang yang menyebabkan kadang Kedah dengan Terengganu ni dia mesti salah satu akan menang satu, salah satu akan kalah satu, dia akan berulang satu, sama lah cerita dia. So dalam semalam pun apa yang membuktikan apa aku kata, Kedah memang ada menang dengan Melaka sebelum ni pun, sebab tu dia badang berlopak, memang Melaka tak boleh nak main short pass dia. Kalau tak percaya apa, tengok baliklah game Liga Super. Dua-dua condition Padang memang agak kurang menyenangkan untuk Melaka dan Kedah akan ambil peluang di situ. Telangnya semalam walaupun hujan, tapi Padang cantik, ayak tak takung, dan hasilnya Kedah memang akan kena dengan Melaka. Dan kalau tengok teori falsafah ideal ball, iaitu bermain cara corak antara pendek-pendek dan long pass ketika menyerang. Setiap kali menentang dengan tim tambah-tambah semalam, aku bagi pujian dekat back for Melaka. Mereka amat berdisiplin mengekang serangan-serangan Kedah. Dan kalau kita tengok beberapa kali Kepa Sherman di-isolate dengan kedisiplinan taktikal Melaka, Kepa akan tinggal seorang-seorang, terutamanya pada first half. Dan Kedah pun kita tahu lah, memang betul bila passing yang jarak jauh macam ni, mengharapkan sama ada Kepa ataupun Kipri akan buat kerja di hadapan. Tapi semalam tengok, setiap kali pass mesti ada seorang atau dua orang akan mengimpit Kepa Sherman. Dan semalam nampak dia tak berfungsi betul. Dan diburukkan lagi adalah Cece Kipri diletakkan di bahagian sayap, tak nampak berfungsi. Itu adalah salah satu faktor pertama. Faktor kedua, Kedah kalah adalah dua orang fullback yang bermain semalam gagal, bagi aku gagal lah menjalankan tugas mereka. Sebab kalau tengok sebelum-sebelum ni, andainya Riza Ghazali di kanan, Arif Farhan di belah kiri, kedua-dua pemain back kanan dan kiri ni akan bertukar watak menjadi wing back. Dia akan naik turun untuk support pertahanan dan support bahagian serangan. Jadi pemain sayap lebih banyak selesa dapat bantuan. Macam semalam tak nampak ada bantuan. Terutamanya kita nampak Syazwan Zainun first half nampak dia struggle, tak ada bantuan yang diberikan untuk support dia dari belakang. Begitu juga dengan Cece Kipri yang bermain di sayap kanan. Fairuz Zakaria gagal nak support dia. Setiap kali dapat bola dekat dia, dia jadi terpaksa ke tengah. Padahal kalau andai kata Riza Ghazali kalau bermain di posisi itu, kita nampak Rizal akan rajin buat overlap. Di situ itulah salah satu kelebihan Kedah sebenarnya, sebab dia ada dua wing back yang boleh bermain naik turun seperti dua jantung. Ketiga, ketiadaan Riza Ghazali nampaknya memberi kesan yang besar semalam. Nah, aku nak kuasa Sony Not, pemain import Melaka tu ya, nampaknya dia happy semalam. Dia memang take the risk, memang dia berbuli sungguh. Fairuz Zakaria di belah kanan tu, hanya beberapa kali ya Fairuz Zakaria boleh halang dia. Yang selebihnya, sekali dengan Renan pun kena makan juga. Kita tahu pemain ni cukup bahaya, tapi aku tak boleh salahkan lah Fairuz Zakaria. Dia pun bukan selalunya main. Tapi seandainya kita
menentang pasukan macam ni, make sure kita kena solidkan lagi lah di bahagian back kanan ni. Seandainya Rizal Ghazali tak boleh main, nampak sangat semalam lubuk lah kata belah kanan tu. Di sebelah kiri Fandi Osman, aku mengharapkan lebih daripada dia lah. Aku tahu upaya ni adalah sebenarnya crossing kaki je dah, tapi semalam sungguh mengecewakan. Dan kita nampak pemain Kedah nampak struggle untuk setiap kali membuat serangan, maka bantuan daripada belakang. Sebab itu yang diamalkan selama ni oleh Ideal Ball. Ideal Ball dia main satu cara tu ya. Bila ketidakhadiran dua pemain back kanan dan back kiri Kedah ni, nampak memang dah merosakkan segala rancangan game plan Kedah. So far bagi aku, kita sebagai naik juara dah pun dah layak. Ok, next game tentang JDT di Stadium Nur Rahman pada 14 hari bulan adalah game bagi aku misi mustahil untuk Kedah layak ke peringkat seterusnya, bukan di seluruh akhir, masuk di separuh akhir. Dan kalau tengok daripada sebelum ni pun taktikal Ideal Ball gagal untuk menewaskan taktikal Benjamin Mora. So aku harapkan apa lagi keajaiban lah. Seandainya Kedah gagal pun di peringkat seluruh akhir, bagi aku dah cukup lah kot. Sebab bagi aku dah misi utama Kedah adalah untuk layak ke Asia maknanya tahun ni. Dan akhirnya dah dilunaskan dengan tempat kedua. So harap-harap adalah keajaiban yang berlaku ketika menentang JDT ni. Diharapkan mereka pun tiba-tiba pemain tak jadi ke kan. Sebab pentingnya kemenangan di Stadium Nur Rahman ni untuk membawa bekal ke Stadium Ibrahim. Cuma boleh wish, harap-harap kita berjaya lah. Harap lah. No lah, aku bukan kata memandang rendah pasukan Kedah, tapi aku lebih optimis dengan apa yang aku nampak sebelum ni, apa yang aku tengok selama ni tentang game Kedah tiga menang JDT. Tapi seandainya lah tiba-tiba Ideal berubah corak permainan yang terlalu drastik ke, mungkin taktikal tu berjaya makan taktikal JDT, mungkin itu rezeki kita lah. Diharapkan kali ini Ideal dapat melakukan sesuatu untuk memberi kegembiraan dan kesian lah kepada penyokong-penyokong Kedah dan meletakkan kesian lah kepada penyokong Kedah sebab meletakkan harapan terlalu tinggi untuk pasukan Kedah ni dengan pasukan yang sedia ada kan. Okey, itu saja kot daripada aku. Jumpa lagi untuk next game menentang JDT. Aku harapkan semua sama-sama berdoa untuk kemenangan Kedah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Models popping bottles.